Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, video ini merupakan video tutorial proses pembayaran kepada ahli projek. So, sebelum ni kita dah buat pembelian dan kita dah tetapkan harga. So, video ini adalah khas untuk proses pembayaran kepada ahli projek lah. Mana yang telah membuat jualan komoditi kepada PPK. Cuma untuk proses pembayaran hanya boleh dilakukan oleh kerani akaun. Okay, so saya akan log masuk sebagai kerani akaun. Okay, saya log masuk sebagai kerani akaun. Sebelum tu kalau tuan-tuan perasan, banyak data-data yang kita masukkan telah berubah kat sini. Seperti bilangan-bilangan projek, pembeli dan lain-lain ni. So data kat sini pun kita dah berubah. Kita boleh tahu jualan kita RM1,707 dan belian kita adalah RM2,000 lebih. So daripada sini tuan-tuan boleh tahulah dan boleh buat andaian berlaku kerugian atau berlaku keuntungan kat sini. Okey, begitu juga dengan data kat sini. Okey. Cuma belian kita belum masukkan pembayaran lagi sebab kenapa dia kosong, sebab kita belum buat pembayaran lagi lah. Cuma ni data kat sini adalah andaian anggaran sepatutnya kita akan mengalami kerugian kat sini. Okey, begitu juga dengan data-data yang lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada proses bayaran. Okey, proses bayaran sama ada klik shortcut ke atas ni ataupun pergi kepada menu bayaran dan juga daftar bayaran kat sini. Okey, benda yang sama, pautan yang sama. Okey, so yang penting ini hanya boleh dilakukan oleh kerani akaun sahaja. Okey. Apa yang penting, proses seterusnya adalah pilih tarikh yang kita nak bayar lah. Tarikh ni adalah tarikh belian. So, proses bayaran hanya mengikut tarikh belian yang kita lakukan pada proses-proses sebelum inilah. Okey. Cuma apa yang saya nak terangkan, untuk bayaran ni dia tak melibatkan aliran duit keluar masuk. Cuma dia hanyalah sebagai rekod bahawa proses bayaran telah dilakukan, tetapi kita hanya menyimpan voucher bayaran sahaja. Kalau tuan-tuan perasan kat sini, sistem akan minta memasukkan voucher bayaran. Voucher bayaran ni dari mana kita dapat? Apa yang saya difahamkan adalah berlaku daripada proses yang terdapat pada sistem primary. Okay, setiap PPT ada mempunyai sistem primary. So daripada sistem tu akan ada aliran tunai, aliran duit keluar masuk. So daripada situ sistem primary tu akan mengeluarkan voucher bayaran lah. So nombor voucher tu sahaja yang kita perlukan kat sini. Okay, so langkah pertama kita akan pilih tarikh belian. Okay, bila tarikh belian tu dipilih, so semua senarai belian yang berlaku pada tarikh yang kita pilih ni akan disenaraikan kat sini lah. So seperti yang kita dah tunjukkan sebelum ni, kita ada untuk tarikh 4 April ni kita telah melakukan 2 pembelian daripada pengusaha ataupun ahli projek, iaitu Encik Abu Bakar dan Aminah ni. So dari situ kita dah tetapkan harga. Sepatutnya Encik Abu Bakar ni dia akan dapat sekian-sekian punya amount lah. Begitu juga dengan Aminah ni. So jumlah keseluruhan bayaran adalah RM2,398.80. So pastikan nilai ni adalah sama dengan nilai dalam voucher bayaran tu nanti. Okay, seandainya kita hanya ingin membuat pembayaran kepada pengusaha tertentu saja, tuan-tuan boleh pilih lah kat sini. Okay, andai kata voucher bayaran ni hanya untuk Cik Abu Bakar atau yang lain-lain, ni bergantung, senarai ni bergantung kepada
belian yang berlaku pada 4 April ni lah. Kalau belian pada 4 April ni melibatkan 10 pengusaha, so 10 pengusaha tu akan disenaraikan kat sini. Tapi dalam contoh ni kita ada 2 saja. Okey. So andai kata voucher bayaran tu hanya untuk melibatkan beberapa pengusaha saja, tuan-tuan boleh tanda atau hapus tanda ni lah. So penghapusan ni pun dia akan melibatkan jumlah kat sini. Jika tuan-tuan buang tanda kat Siti Aminah ni, so sistem akan kira berapa sepatutnya yang akan dibayar je lah. Cuma yang saya nak tekankan, pastikan jumlah amount bayaran tu adalah sama dengan jumlah amount dalam voucher bayaran tu lah. Tu untuk mengelakkan kekeliruan nanti. Okay, cuma sekarang ni andaikan kita bayar untuk keseluruhan transaksi yang berlaku pada 4 April ni. So andai kata nombor voucher dia adalah seperti berikut. So just masukkan. Okay, charge bank ni adalah untuk proses pembayaran kepada ahli sebenarnya yang ni berlaku di luar sistem, bukan dalam sistem PPHP ni. So PPK akan membuat kredit terus kepada akaun para petani lah. Maksudnya PPK akan terus memasukkan amount tu atau duit tu ke dalam akaun para petani ataupun para ahli projek ni. So setiap transaksi proses pemindahan duit tu akan kebanyakan bank akan mengenakan charge transaksi lah. So itu bergantung pada PPK tuan-tuan, di antara PPK tuan-tuan dan juga pihak bank tuan-tuan lah. Okay, sebagai contoh untuk PPK Langat, dia setiap transaksi bank akan mengenakan charge 5%. Okay. So maksudnya 5% akan ditolak daripada nilai Encik Abu ni, 5% juga akan ditolak dari nilai Encik Siti Aminah ni. Okay. So sekejap lagi saya tunjukkan maklumat keseluruhan dia. Okay, so andai kata semua maklumat dah tepat, nombor voucher dah tepat, jumlah charge pun dah dimasukkan, so tinggal klik pada daftar bayaran. Okay, so ini adalah voucher bayaran yang dihasilkan oleh sistem. So dari situ keseluruhan kita dah tunjukkan. So bermaksud daripada jumlah yang sepatutnya Cik Abu Bakar ni masukkan, daripada jumlah sepatutnya yang Cik Abu Bakar dapat, kita tolak 5% untuk charge bank dan dia akan dapat nilai setelah penolakan lah. Okay, so jumlah charge bank kita adalah RM1 kerana ada 2 sahaja transaksi yang berlaku. Okay, so seterusnya tuan-tuan boleh buat semakan keseluruhan lah bila tuan-tuan klik pada cetak senarai bayaran ni. Okay. Okay, sistem akan muat turun file Excel sebenarnya. Okay, tuan-tuan boleh ni. Okay, seterusnya tuan-tuan boleh buat semakan balik kepada senarai bayaran tu. Okay, ni adalah data dia. Okay, nombor voucher, tarikh bayaran bila dan juga maklumat pembayaran tu lah. Okay, ni adalah maklumat bank account yang kita masukkan untuk setiap petani atau pengusaha tadi lah. Okay, komoditi yang dia jual dan data-data ni sekali lah. Okay, so jumlah keseluruhan yang patut petani ni dapat. Okay, so daripada data ni, apa yang saya dimaklumkan kenapa kita hasilkan data ni dalam bentuk Excel ni adalah satu untuk tujuan audit dan juga ada PPK yang akan terus menghantar
menghantar file Excel ni kepada pihak bank lah. So pihak bank akan terus membuat penolakan secara terus berdasarkan maklumat yang diberikan ini. Okay, so data ni sebenarnya terpulang kepada pihak PPK tuan-tuan, pihak PPK masing-masing, sama ada untuk kegunaan pihak bank ataupun untuk kegunaan audit dalaman pihak PPK masing-masing lah. Okay, so dan seterusnya daripada bayaran ni, kalau tuan-tuan lihat pada senarai belian untuk tarikh 4 April, okay, status dia telah berubah kepada telah dibayar. Okay, status telah dibayar beserta dengan nombor voucher. Okay, dan juga apabila Cik Abu ni log masuk ke akaun dia, okay, saya log masuk ke akaun Cik Abu. Cik Abu pun akan mendapat pengesahan bayaran komoditi dia telah disahkan. So dia boleh buat semakan. Okay, so dia boleh buat semakan. Jumlah sepatutnya yang dia terima adalah seperti berikut dan status dia telah dibayar. Okay, so Cik Abu pun boleh semak jualan dia. Ini adalah data jualan Cik Abu lah. Okay, so maksudnya apa yang pihak PPK kemas kini, sama ada sahkan belian, sahkan harga jualan, sahkan pembayaran, setiap petani atau pengusaha yang terlibat pun akan menerima maklumat, notifikasi dan data yang dikemas kini itulah. Okay, so kita akan lihat kat sini kita dah jumlah belian ni telah berubah dan kita boleh buat semakan lah. Okay, so kalau kita lihat pada maklumat tadi, so dia makan masa nak loading sikit. Dan juga kalau kita lihat pada maklumat para petani, okay, untuk Encik Abu Bakar ni, kalau kita lihat profil dia, kita dah tahu jumlah keseluruhan pendapatan dia ada berapa. Okay, begitu juga kalau kita pergi ke setiap projek yang terlibat, okay, dia dah menjual 200 kg dan juga ni jumlah amount dia. Dan kalau kita lihat mengikut pusingan projek pula, sama juga sebab dia melibatkan satu pusingan saja. Dan kalau kita lihat kepada prestasi, laporan prestasi, so sepatutnya kita ni tidak keluar sebab kita buat anggaran hasil adalah pada 13 April, tapi kita buat jual beli tadi sebagai contoh saja adalah pada 4 April. So dalam senarai ini tak ada, sepatutnya sistem akan tally lah. Sepatutnya sistem akan tally berdasarkan apa yang anggaran pengeluaran lah. Cuma yang ni dia akan bermula 13 April tapi kita dah buat jual beli pada 4 April. So dia data ni tak sama lah sepatutnya. Okay, so harap tuan-tuan faham kat situ apa yang saya terangkan kat sini. Cuma proses bayaran adalah ringkas saja, hanya perlu pilih tarikh dan juga masukkan voucher bayaran dan juga charge bank. Pastikan jumlah amount yang dibayar adalah sama dengan jumlah yang tertera pada voucher bayaran. Okay, so harap tuan-tuan faham bagaimana proses bayaran berlaku dan siapa yang sepatutnya melakukan proses jualan itu, iaitu kerani akaun. Baiklah, so seterusnya kalau tuan-tuan perasan kat jualan ni kita ada jualan bukan ahli. So tadi sebelum ni kita buat jualan belian untuk
untuk ahli projek, dan video seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana proses jualan yang dilakukan oleh ahli bukan ahli projek. Okay? So, kita akan bertemu pada video seterusnya. Setakat itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.